Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda serta para sahabat yang dihormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita hari ini dapat kita lapangkan masa dan waktu untuk saya memberikan sedikit perkongsian lah kepada sahabat-sahabat di luar sana berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersempena dengan bulan Rabiul Awal yang mulia ini, alangkah baiknya kalau kita dapat menelusuri ataupun mencontohi segala sifat yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang kita cintai sebenarnya ialah satu orang utusan Allah, yang mana Allah turunkan di dunia ini untuk menjadi petunjuk kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ada 4 tanda untuk kita mengetahui yang kita ini cinta kepada Rasulullah. Ada 4 garis panduan yang boleh kita tahu, yang boleh kita ikut untuk kita menjadi umat Rasulullah SAW yang terbaik. Yang pertama, bagaimanakah caranya untuk kita jadi umat yang terbaik? Salah satunya, orang yang cinta kepada Rasulullah, dia akan nak tahu tentang perjalanan hidup baginda, tentang sirah hidup baginda, dan kesemua yang ada pada diri baginda kita nak tahu. Itulah antara tanda kita cinta kepada Rasulullah. Ada orang dia memilih jalan hidupnya, dia suka meniru-niru artis-artis, suka melihat kepada pemain bola sepak, suka melihat kepada idola-idola yang ada sekarang ni. Jadi disebabkan perkara inilah dia jadi hilang jati dirinya sebagai seorang mukmin. Sepatutnya idola kita yang patut kita contoh ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dia adalah contoh tauladan yang terbaik. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu contoh tauladan yang baik, role model yang terbaik. Jadi apakah kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita? Adakah Rasulullah diutuskan sebagai saja-saja ataupun sebagai pelengkap nabi-nabi yang ada di dunia ni? Tidak, tuan-tuan. Rasulullah diutuskan ke dunia ni untuk menyelamatkan kita, untuk membimbing kita. Kerana kalau tanpa bimbingan Rasulullah, tidak mungkin kita akan mendapat syurga Allah SWT. Rasulullah ni dia sayangkan kepada umat dia, sehingga kan Nabi ambil tahu kehidupan kita ni sejak Nabi hidup lagi, sejak Nabi menjadi Rasul sehingga Rasulullah wafat. Rasulullah masih lagi mengambil tahu tentang hal ehwal umat ni. Bagaimana Rasulullah ambil tahu? Dengan ada satu kisah ada satu kisah, satu orang ni dia nak wafat, dia nak meninggal dunia. Ketika dia nazak, mukanya menjadi hitam. Anaknya menangis, wahai Allah, kenapa dengan bapaku ini? Kenapa dia mukanya berubah menjadi hitam? Tiba-tiba semasa rohnya yang tak ditarik oleh malaikat, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang, Rasulullah meriba si ayah ini tadi, dan Rasulullah sapukan ke muka, sapukan tangannya ke muka ayah yang meninggal tadi. Jadi dengan izin Allah SWT, mukanya menjadi kembali seperti sedia kala. Ketika ditanya oleh anaknya, siapakah engkau? Aku ialah Rasulullah. Terkejutlah dia. Rasulullah ada ketika sakaratul maut seorang ayah ini tadi. Lalu ditanya oleh anak ni, apakah amalan ayah aku ni sehinggakan dia menjadi
seperti ini, menjadi hitam mukanya seperti ini. Lalu jawab Rasulullah, ayah engkau ni masa hidupnya banyak melakukan dosa-dosa besar, tapi aku datang hari ini kerana apa? Kerana ada satu amalan yang dilakukan ni yang aku datang untuk menyelamatkan dia. Apakah amalan itu ya Rasulullah? Kerana dia sentiasa berselawat kepadaku setiap hari. Jadi dengan selawat yang diucapkan tiap-tiap hari itulah Rasulullah datang ya, di akhir hidupnya. Dan Rasulullah SAW cintanya kepada kita di alam barzah lagi. Walaupun Rasulullah telah wafat, telah meninggal dunia, tapi ingat, setiap kali buku amalan kita ni hendak dibawa ke langit, pasti akan disemak dahulu oleh Rasulullah SAW di alam barzah. Andalah buku amalan kita ni penuh dengan pahala, penuh dengan kebaikan, maka ia pun diangkat ke langit. Tetapi jika ada dosa-dosa yang terdapat dalam buku amalan kita ni, maka Rasulullah akan mendadah tangannya, mengangkat tangannya dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa umatku ini, sungguh kau ampunilah dosa hamba-Mu ini, sesungguhnya dia tidak mengetahui. Itulah doa yang diucapkan Rasulullah ketika berada di Taif, ketika Rasulullah diuji dengan dibaling batu sehingga berdarah kakinya dan kepalanya. Malaikat penjaga gunung berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau berdoalah supaya aku timpakan azab ke atas penduduk ini, sehingga mereka tidak ada lagi di muka bumi. Apa jawab Rasulullah? Ampunkanlah mereka, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Jadi itulah begitu kasih sayangnya Rasulullah kepada kita. Dan sayangnya Rasulullah kita bukan hanya setakat di alam barzah, tetapi di padang mahsyar, ketika titian sirat, ketika di mizan, dan ketika kita masuk syurga. Itu sepanjang itu Rasulullah SAW sentiasa ada di samping kita untuk menyelamatkan kita daripada masuk ke dalam neraka Allah SWT yang sangat pedih itu, ya. Jadi itulah salah satu daripada tanda kita cinta kepada Rasulullah. Yang kedua, tanda kita cinta kepada Rasulullah ialah dengan kita mencintai sahabat-sahabatnya. Mencintai sahabat-sahabat ni ialah orang yang ada dengan Nabi, yang sentiasa ada dengan Nabi. Jadi kalau kita nak tengok sahabat-sahabat ni umpama bintang-bintang. Kalau tengok bintang-bintang, itulah Rasulullah umpamakan sahabat-sahabatnya. Kenapa? Dia menerangi hidup ini. Kalau Rasulullah ni seperti bulan, Rasulullah sahabat ni seperti bintang-bintang, terlalu banyak di langit, hingga apa? Menerangi, menghiasi muka bumi Allah ini. Itulah Rasulullah umpamakan seperti sahabat-sahabat. Kita tengoklah Abu Bakar, Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, dan banyak lagi. Mereka ini sanggup bermati-matian berjuang bersama Rasulullah untuk menegakkan agama Islam, untuk melindungi Rasulullah daripada cubaan bunuh, daripada cubaan ujian-ujian yang datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaik-baiknya kita kena mengingati jasa sahabat-sahabat ni. Jadi apa kalau tak ada sahabat-sahabat ni, Islam tidak akan sampai ke negara kita pada hari ini. Jadi syukur alhamdulillah kita dilahirkan menjadi umat Nabi Muhammad dan dilahirkan dapat mengamalkan segala sunnah-sunnah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, tanda kita cinta kepada Rasulullah ialah dengan kita berasa marah ataupun sensitif ke atas kutukan ataupun hinaan yang dilontarkan kepada Rasulullah. Seperti mana berita yang baru-baru ni, tengok ada satu orang presiden ni, dia memuji tindakan satu orang rakyatnya yang menghina Rasulullah. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita sepatutnya menghina tindakan orang ini. Kerana apa? Kerana beliau telah menghina Rasulullah. Ada satu kisah pada zaman Rasulullah, seorang suami isteri dia ni selalu menghina Nabi, mencerca Nabi di hadapan suaminya. Jadi bila suaminya tu tak tahan dengan kata-kata hinaan itu, jadi dia bunuh isteri dia tu. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah bunuh isteriku. Kerana apa? Kerana dia selalu menghina kamu, menghina Rasulullah.
apakah tindakan aku ni betul ya Rasulullah? Rasulullah kata, betul tindakan kau. Ya? Tidak boleh kita sebagai seorang Islam yang yakin bahawa Allah Subhanahu Taala itu sebagai Tuhan kita, Rasulullah sebagai pesuruhnya, kita membiarkan orang-orang seperti ini menghina, mencaci, walaupun kita dah nasihat dah apa, kita tidak mengambil indah atas tindakan mereka. Jadi yang keempat, tanda kita cinta kepada Rasulullah ialah dengan kita mengamalkan segala sunnah-sunnah Nabi SAW. Rujuklah buku-buku, kisah-kisah ataupun hadis-hadis bagaimanakah Rasulullah menjalani hidupnya, daripada Rasulullah bangun tidur sehinggalah Rasulullah masuk tidur. Di mana itulah sunnah-sunnah Nabi yang patut kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita, supaya kita sentiasa selamat di dunia maupun di akhirat. InsyaAllah cukuplah setakat itu. Semoga apa yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik itu datangnya daripada ilmu saya sendiri. Semoga kita akan dapat manfaat daripada tazkirah yang saya sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.